Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man walah. Bertemu lagi kita pada kali ini dalam membicarakan kitab Safinatun Najah. Fasal pada menyatakan rukun iman. Faslun arkanul imani sittatun. Ini satu fasal pada menyatakan rukun iman. Itu ada 6 perkara. Rukun iman ada 6 perkara. Rukun Islam ada 5 perkara. Apakah yang dimaksudkan dengan iman? Iman daripada sudut bahasanya ialah membenarkan secara mutlak, membenarkan semata-mata. Kita membenarkan dalam hati kita. Di hati kita, kita benarkan sesuatu perkara. Itu makna iman. Membenarkan secara mutlak, yakni semata-mata terhadap sesuatu perkara. Sama ada terhadap apa yang dibawa oleh seorang Nabi atau selainnya. Sama ada perkara itu dibawa oleh seorang Nabi, itu semestinya lah, atau selainnya, ataupun oleh seseorang yang kita percaya bahawa dia orang ni orang yang bagus, orang yang amanah, orang yang cakap benar. Mana kita percaya. Percaya itulah imannya. Cuma iman ini tidak digunakan pada perkataan-perkataan biasa. Iman ini digunakan dalam konteks agama Islam. Iaitu bila beriman, maka beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat, dengan kitab, dengan rasul, dengan hari kiamat, dengan qada dan qadar. Itu maksud iman pada sudut bahasa. Adapun iman pada sudut syaraknya, iaitu kita membenarkan terhadap semua perkara yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita benarkan. Kita benarkan, kita membenarkan, kita meyakini, kita mempercayai. Sekiranya kita tidak meyakini dan kita tidak mempercayai, maka boleh menyebabkan iman kita akan rosak. Iman kita akan rosak. Sekiranya kita tidak beriman, kita tidak mempercayai dan meyakini apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang boleh diketahui secara darurat, yakni secara mudah. Yang boleh diketahui secara mudah tentang agama. Tentang agama kita. Menurut istilah juga, menurut istilah, iman juga bermaksud tasdiqum bil qalbi wa iqrarum bil lisani wa amalum bil arkani. Iaitu kita membenarkan dengan hati, mengikrarkan, menetapkan. Kita benarkan dalam hati kita, kemudian kita menyebut di mulut, di lidah kita, dan kita melaksanakan segala rukun-rukun Islamnya. Dan ini ialah tentang tasdiqum bil qalbi wa iqrarum bil lisan wa amalum bil arkani, merupakan pendapat jumhur, pendapat majoriti ulama. Dan kata Imam Syafi'i meriwayatkan ijma' para sahabat, ijma' para tabi'in dan orang-orang sesudah mereka yang sezaman dengan beliau atas pengertian tersebut. Dikuatkan lagi, kata Imam Syafi'i, ini ialah pendapat para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in selepas daripada tabi'in.
Rukun iman, kita kembali kepada huraian daripada matan kitab ni. Rukun iman, kita sudah terangkan sedikit tentang iman. Seterusnya 6 perkara. Daripada mana 6 perkara ni? Daripada hadis yang diriwayatkan oleh Jibril daripada Umar Al-Khattab. Daripada Umar Al-Khattab, Jibril telah datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanyakan beberapa persoalan tentang Islam, tentang iman dan juga ihsan. Apabila Jibril bertanyakan tentang iman, Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan sebagaimana hadis di bawah ini. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi didapati dari mana rukun Islam, rukun iman yang 6 perkara ni? Iaitu pada suatu hari malaikat Jibril telah datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah ada bersama-sama dengan para sahabatnya. Hadis yang panjang tentang Islam, iman dan ihsan ni. Jadi Jibril pun bertanya Rasulullah. Nabi pun menerangkan perkara ni. Iman itu ialah engkau beriman kepada Allah. Yang pertama, engkau beriman kepada Allah. Yang kedua, engkau beriman kepada semua para malaikat-malaikatnya. Jadi kamu mempercayai bahawa malaikat itu ada, dan malaikat itu mempunyai ada tugas-tugasnya masing-masing. Kemudian kamu beriman dengan kitab-kitabnya, kamu beriman dengan para rasulnya, kamu beriman dengan hari kiamat, dan engkau beriman dengan qada, takdir Allah yang baik dan juga yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang rukun iman ini ada 6 perkara. Sebagaimana ayat dari surah Al-Baqarah, 2 ayat yang terakhir, ayat 285. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir." Amana ar-rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dari Tuhannya, dan juga orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah yang pertama, yang kedua kepada malaikat-malaikatnya, yang ketiga kepada kitab-kitabnya, yang keempat kepada rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membezakan antara seorang rasul dengan rasul yang lain. Mereka berkata lagi, kami dengar dan kami taat. Yani kami pohonkan keampunan-Mu, wahai Tuhan kami, dan kepadamu jualah tempat kembali. Jadi di sini, di ayat ini disebut beberapa rukun iman. Iaitu yang pertama beriman kepada Allah, yang kedua beriman kepada malaikat, yang ketiga beriman kepada kitab, yang keempat beriman kepada rasul. Adapun 2 lagi, beriman pada hari kiamat, hari akhirat, dan beriman kepada qada dan qadar itu terdapat pada hadis riwayat Muslim, hadis sahih riwayat Muslim. Dia disebut juga di dalam Al-Quran pada ayat-ayat yang lain tentang beriman kepada hari kiamat itu.
Itulah dalil yang menyatakan rukun iman ini ada 6 perkara. Dalil yang menyatakan bahawa rukun iman ini ada perkara yang mana telah tersebut dalam hadis sahih, hadis riwayat Muslim, dan juga dari firman Allah Subhanahu wa taala, iaitu pada ayat yang kedua sebelum terakhir surah Al-Baqarah tu. Itulah punca ataupun itulah merupakan dalil yang menyatakan bahawa rukun iman itu ada 6 perkara. Jadi kita sambung pula pada kuliah yang akan datang, perincian huraian tentang rukun iman yang pertama, iaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.